الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وأنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sidang hadirin ahli Jumaat yang bertakwa kepada Allah sekalian, kita sama-sama mengetahui bahawa bulan Ramadan adalah satu madrasah. Tapi saya kata bukan satu sekolah, bukan satu madrasah, bahkan dia tu satu jamiah, satu universiti yang mempunyai manhaj atau kurikulum laksud secara kemkun untuk nak membina ummah wahidah supaya hidup mereka cemerlang dan hidup mereka gemilang, hidup mereka kualiti dalam masa yang sangat singkat, iaitu ayyam ma'dudat, beberapa hari yang boleh bilang dengan tangannya saja. Kerana bulan Ramadan tidak syak lagi, dia adalah suatu bulan yang Allah jadikan untuk membina ummah. Pertama kali ia adalah untuk membina dari segi iman dan takwa kepada Allah, membina atau meningkatkan supaya iman dia lebih subur dan takwa dia lebih meningkat. Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita dapat ambil pengajaran tiga perkara. Satu, Allah Ta'ala mula panggil orang beriman, dan yang keduanya Allah Ta'ala perdu satu ibadat yang menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Lepas tu Allah Ta'ala wayak matlamat tujuan as-siyam, iaitu supaya lahirnya timbulnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin ahli Jumaat yang mulia, Ramadan membina kita supaya kita mendekatkan dengan Al-Quran. Kerana Allah Taala turunkan Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Tidak ada barangkali orang-orang Islam yang membaca Quran ni sebanyak-banyak kali acak membaca dan selalu ma'al Quran, bersama, bersaing, berteman dengan Al-Quran mereka dalam bulan Ramadan. Kalau bulan lain kita juga bersaing, berkawan dengan Quran, tapi tidak sama dengan apa yang kita dapat menghayati Al-Quran di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini adalah tujuannya supaya kita sentiasa mengulang kaji tuan Al-Quran. Kita mengulang kaji isi-isi Al-Quran, kerana Al-Quran adalah cara hidup, witi hak kita orang-orang mukmin, sumber hukum hakam dan pengajaran dalam hidup manusia. Tidak ada satu hukum kecuali Allah sebut dalam Al-Quran, baik secara terus terang
maupun secara isyarat supaya kita dapat kembalikan Al-Quranul Karim. Maka dengan itu kita disuruh supaya kita perbanyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dia mudarasah, tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril membaca, Nabi mendengar, Nabi membaca, Jibril mendengar. Itu menunjukkan bahawa pentingnya Ramadan dengan Al-Quran. Seolah-olah kita tidak boleh asingkan, tak boleh pisahkan. Bila ada Ramadan, ada Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Ramadan adalah bulan yang didatangkan untuk membina kita ni sebagai generasi Al-Quran, run Al-Quran, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Tidak ada yang lain, Quran dan Sunnah yang Nabi didik umat dia, yang Nabi membina umat dia sehingga dapat keluar, orang-orang yang keluar tamat daripada Universiti Ramadan menjadi para pemimpin-pemimpin yang besar, menjadi khalifah, menjadi khulafa rasyidin, menjadi fuqaha, orang yang mengerti hukum-hukum secara mendalam. Itu adalah dengan barakah Al-Quranul Karim. Kerana Allah Subhanahu wa taala diturunkan Quran sebagai kitab mubarakun, liyadabbaru, Quran yang diberkati supaya kamu dapat dapat mengambil pengajaran dan tadabburnya. Sidang hadirin jabat taqwa sekalian. Selain pada itu, Ramadan juga membina manusia ummatan wahidah supaya mempunyai akhlak yang tinggi. Di antaranya akhlak sabar. Sabar salah satu di antara anak kunci kejayaan, bahkan anak kunci ke syurga. Ini adalah kita dapat kenyataan bahawa kita sabar di waktu siang hari dengan menahankan daripada makan dan minum dan bersetubuh dengan isteri. Di waktu malam pula kita sabar berdiri dengan tegaknya untuk munajat qiyamul Ramadan, sebagai kita mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin. Ini kita katakan sebagaimana sahabat digelarkan dia sebagai fursanul an-nahar wa ruhbanul laili. Fursanul nahar, orang-orang yang berjual kucuk kuda untuk hamba, untuk menahankan musuh-musuh. Tapi waktu malam mereka ruhbaniyatul lail. Waktu malam mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat mereka tidak sama dengan ibadat kita. Mereka beribadat di waktu malam. Qiyamul lail mereka adalah qiyamul lail yang memberi kesan dalam hidup dia. Mereka menangis, mereka munajat kepada Allah, mereka rasa cuai dalam menunaikan kewajipan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menangis di dalam bulan Ramadan? Maka kita bercita-cita di tahun ni kita akan keluar air mata walau setitih pun. Kerana orang yang mengalir air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mata dia tidak disenggarkan oleh api neraka. Na'udzubillah minan nar. Batu kita dapati Ramadan dia membina ummah supaya berakhlak yang tinggi, supaya sabar dalam kita menerima kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu ada setengah ulama dia mensifatkan bahawa dalam bulan Ramadan kita ada dua jihad. Dua jihad. Jihad di waktu syahari kita menahan daripada makan, menahan daripada minum, menahan daripada bersetubuh dengan isteri. Sedangkan ini yang halal sebelum Ramadan dan halal selepas Ramadan. Tapi bila datang Ramadan, kita sanggup dengan penuh sabar untuk kita terima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga satu jihad lagi di waktu malam. Kita sudah letih, penat, lapar, dahaga di waktu siang hari sampai belah-belah jam. Tapi kita sanggup bangun, datang ke masjid, berdiri dengan tegak dan mendengar bacaan imam daripada ayat-ayat Al-Quran dengan penuh tadabbur, khusyuk dan juga mengambil pengajaran daripadanya. Ini adalah di antara sebesar-besar jihad. Kerana Nabi SAW dia bersabda, a'zamul jihad jihadun nafs wal hawa. Sebesar-besar jihad, semulia-mulia jihad ialah jihad melawan hawa nafsu. Maka dia sudah tentu Ramadan dia memberi kepada kita dua perjuangan yang besar. Kerana pada diri kita ada nafsu, ada hawa dan juga dihasuti oleh syaitan. Tapi alhamdulillah kita berpeluang untuk berjihad dalam Ramadan. Kita berpeluang untuk kita sabar dalam bulan Ramadan. Kita berpeluang untuk kita menjalankan kewajipan-kewajipan yang disyarakkan oleh agama Islam kita. Kerana dengan bebas, dengan cukup, sepenuh, cuma okat dia banyak kerana syaitan sudah digari, digergaskan. Tapi kita sayangnya sesengah manusia itu dia tidak peduli, tidak memberi kepentingan mahai kuamsamkan kepada Ramadan. Dia menyamakan Ramadan dengan bulan Mukarram, menyamakan Ramadan dengan bulan Syaban. Dia menyamakan bulan Ramadan dengan bulan Rabiul Awal yang membesar dan mengagungkan, sedangkan bulan Ramadan mereka tidak membesar, tidak memulia dan tidak mengagungkan. Sedang hadirin ahli Jumaat yang bertakwa kepada Allah sekalian. Bulan Ramadan juga satu jamiah universiti yang mendidik dan membina ummah yang bermurah hati. Barah dia panggil. Kerana Nabi SAW dia buat contoh kepada umat dia dengan dia sendiri menjadi seorang yang bersifat dengan jud. Jud mana? Orang barah, suka memberi, suka sedekah, suka belanja, suka infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi apabila datangnya bulan Ramadan, bulan lain Nabi jud dah. Padahal Nabi kadang-kadang dapur dia tak ada asak, tak ada wasak dia panggil. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, "Ada apa hari ini?" Aisyah kata, "Tidak ada apa dalam dapurnya." Kalau gitu kita puasa. Maknanya Nabi miskin, tidak ada harta yang banyak, tidak dia menjadi saudagar dan sebagainya, tapi jiwa dia besar, barah, murah hati. Ini kerana Nabi dia berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Maka munasabah bulan Ramadan, Nabi dia menjadikan seorang yang ajwadun nas. Ajwad maknanya lebih bawah, bukan bawah tamanda biasa dah. Ini satu pembinaan Ramadan kepada umat Islam supaya kita sama-sama barah
untuk kita membelanjakan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan dermanya, dengan buat khairatnya. Maka hari ini munasabah kita, saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza Palestin yang mengalami kesusahan, kecemasan, kebeluran, lapar, tidak ada makanan. Setengah mereka makan daun kayu, cicah air. Setengah mereka pula anak-anak tidak ada makan. Kerana ayah mati, ibu pun mati. Tinggal anak tak ada makan ni, maka makan rupuk. Setengah keluarga pula tidak ada makan ni. Ada kucing. Kucing kita haram dimakan kucing. Tapi oleh kerana tidak ada makanan, mereka sembelih kucing untuk jadi makanan mereka. Cuba kita gambar tengok sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Rumah mereka diruntuh. Mereka hidup diberi khemah-khemah sementara. Kalau datang hujan maka habis. Tidak ada tempat tidur, tidak ada tempat rehat. Roti-roti kedai makanan pun sudah dihancurkan. Mereka bersolah setengah-setengah tempat, semaya di masjid hak utuh di bawahnya. Di hadapan toko-toko batu daripada bina air yang utuh. Kerana Ramadan membina keimanan, ketakwaan, membina supaya manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada tempat, walaupun di atas tanah, walaupun di atas toko-toko batu, tapi mereka sanggup untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang hadirin ahli jemaat yang bertakwa kepada Allah sekalian, apa yang kita makan minum, buka puasa baik, makan sahur baik, hendaklah kita teringat kepada saudara-saudara kita yang setiap hari, setiap jam mereka diserang, mereka dibom, mereka dihancurkan tempat-tempat tinggal mereka itu. Maka sudah tentu mereka perlu kepada bantuan, perlu kepada kita tolong anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kadang-kadang seperti mana kita dapat lihat daripada video dan sebagainya, ayah mati, ibu mati, tinggal anak kecil dua beradik. Kakak dengan semangatnya, dengan rasa kata bertanggungjawabnya, dia menggayakan adiknya supaya jangan duka cita, jangan menangis, kerana ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang hadirin, bila kita makan, kita ingatlah kepada saudara kita, dan kalau kita buat jamuan, jangan kita masukkan dalam gambar-gambar, kerana ada saudara kita yang lebih hina, lebih tak ada, lebih miskin, lebih daripada apa sahaja, daripada kecemasan-kecemasan yang dihadapi oleh mereka, yang dilakukan oleh pengganas dunia, dilakukan oleh penzalim yang besar. Tapi dunia tidak kutuk, dunia tidak praknam di atas perbuatan Yahudi Zionis, yang mana mereka adalah tujuan untuk menghancurkan umat Islam dan menjajahkan bumi Gaza yang ada padanya Masjidil Aqsa. Oleh itu, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama supaya Tuhan bebaskan Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulah, Masjid Aqsa yang Allah Taala memberkati di sekelilingnya. Kerana
Masjid Aqsa adalah di antara 3 masjid yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ziarah. Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang tiga Masjid Al-Aqsa. Kalau kita semaya di Masjid Aqsa, satu semaya bersama dengan 250 semaya di tempat-tempat yang lain. Dan Masjid Aqsa adalah tempat Nabi kita Isra dan Mi'raj. Dan di tempat Nabi kita mengimamkan sebagai pemimpin yang diakui oleh para anbiya semua daripada Adam AS sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak Nabi supaya menjadi imam, menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang terbaik, pemimpin yang paling kuasa untuk mengaturkan umat dia supaya menjadi khairul ummah. Oleh itu sidang hadirin jadi hamba sekalian, mari kita masuk universiti, semaklah ngaji dan kita latih di kita dalam universiti Ramadan, kerana dia ada banyak laksud dia kemkon ayyaman ma'dudat, sebulan sahaja, bukan banyak, bukan lama, sebulan sahaja. Dan kita sebelum ini kita sudah sanggup, tapi kita selalu meningkatkan diri kita, iman kita, takwa kita kepada Allah, kita dengan Al-Quran. Kita sudah azam supaya tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Kalau tahun lalu kita menghadapi corona, susah payah, cemas, maka di tahun ini tidak ada apa-apa kecuali sedikit saja. Maka kita ambil peluang ini untuk kita meningkatkan diri kita, melayakkan diri kita supaya kita menjadi ahli syurga. Seolah-olah Ramadan mari nak bantu, nak tolong kita menjadi semacam causawan. Kerana dalam syurga ni ia ada satu pintu dinamakan Ar-Rayyan, khas untuk orang puasa. Ar-Rayyan maknanya pintu yang boleh menghilangkan dahaga bagi orang yang puasa. Kerana sebab itulah dia jadi khusus, khas capak orang puasa. Orang tak puasa tak boleh masuk, tak ada bad, tak ada kupon untuk masuk. Maka alhamdulillah Tuhan jadi kita as-saimin al-qaimin bi fadlihi wa rahmatihi ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu lagi pembinaan Ramadan kepada kita, iaitu melayakkan kita, mengelokkan kita supaya kita datang mari imarah masjid. Kalau bukan Ramadan, kita semaya sebaris 2 baris. Tapi apabila bulan Ramadan, kita masuk masjid penuh, saf-saf dan setengah masjid
di kawasan kita limpah sampai bersolat di luar masjid. Tapi perlu ingat bahawa ini adalah solat qiyamul Ramadan, sunat. Tapi kita kena imarah dengan semaya Jumaat lebih daripada apa yang kita semaya tarawih lagi. Jangan tinggal semaya Jumaat hak fardu, hak diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yang dibuat contoh oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka kita tinggal abai dan cuaikan. Ini adalah tanda kata siam kita Ramadan tidak memberi kesan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين لا سيما اليهود الظالمين الخائنين الماكرين المعتدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا توادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب ومجلي السحاب سريع الحساب حازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون في سبيلك ويدافعون عن بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انجي مستضعفيهم من القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وارحمهم وارحم موتانا وموتاهم وأنجيهم من المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.